Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala kumpulkan kita pada tengah hari ini. Kita lagi seminggu lagi nak jumpa bulan Maulid Nabi SAW. Pejam celik kita dah hampir sangat dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita makin mencintai Nabi SAW. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung lagi bicara kita berkenaan Nabi SAW, dan kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-25. Sebenarnya saya ada bawa kitab Syama'il ni ada dalam kereta, lupa nak buat naik kalau siapa yang nak beli. Satu bandel 5 buah aja, jadi senang nak angkat sebenarnya tadi. Tapi tak tahu, turun kereta tu turun naik lift. Fikir nak scan MySejahtera je. Jadi lupa bawa, tak ada dah kereta. Kalau siapa yang nak kejap lagi boleh maklumkan lah. Tapi bukan percuma lah, jangan nak saja. Okey. Jadi kita pergi kepada kitab kita insya-Allah. Bagi sahabat-sahabat yang dekat Facebook saya, line tak apa, bukan line, suara tak apa clear sebab mikrofon punya connection dengan iPhone tertinggal. So dengar je lah. Alright. Kalau nak lebih clear, pergi kepada Facebook MITI, Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman MITI. Facebooknya begitu kan, Surah Ar-Rahman MITI. Tapi dia bukan page kan, dia account peribadi. Dia pelik sikit, biasa surau ni orang buat page, tapi MITI dia page tak aktif. Page tak ramai yang like. Okay. Dia sebab algoritma Facebook dia kurang mesra page sebenarnya. Sebab page ni dia nak suruh orang bayar, nak suruh business owners buat ads kan. Jadi dia cari duit kat situ. Jadi kalau yang akaun biasa ni kadang lebih banyak dia punya interaction, reach-nya pun lebih tinggi. Senang ceritanya dia lebih dynamic lah. Itu kalau Facebook account biasa. So kalau dekat page saya tak clear, terus pergi kepada tu akaun Surah Ar-Rahman MITI. Alright. Terus kita pergi pada bab yang baru, bab yang ke-25. Bab masih lagi kita sambung berceritakan tentang makan, cara Rasulullah SAW makan. Cuma yang kali ni dia lebih detail sebab pada bulan lepas kita ada bacakan tentang sifat pemakanan Nabi SAW secara umum. Jadi kali ni kita pergi kepada yang lebih khusus, iaitu apa yang Nabi SAW makan. Jadi yang bulan lepas tu lebih kepada cara Nabi makan dan sebagainya. Kali ini lebih kepada apa yang Nabi SAW makan. Bermula dengan bab yang pertama dalam bab makanan Nabi SAW itu adalah roti. So nanti baru kita akan bincangkan bab lauk pula. Lauk pauk tu apa dia yang Nabi SAW makan, apa dia lauk pauk yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi kita pergi dulu kepada yang pertama, iaitu bab yang ke-25 ni, bab maja'a fi sifati khubzi Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab roti khubz, roti. Jadi kita baca dulu bisanadin muttasil Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah annaha qalat ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min khubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatina Aisyah, yang riwayatkan hadis ni Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah bagi tahu tidaklah keluarga Nabi SAW pernah makan sampai kenyang roti asyair 2 hari berturut-turut sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi dekat sini yang kita nak bincangkan adalah syair itu sendiri, iaitu roti gandum yang kasar, yang rendah kualitinya, yang tidak dikisar berulang kali ataupun diayak, ditampi, kemudian dikisar dan apa istilah dia, kalau roti tu jadi sampai roti putih tu daripada roti yang kasar tu kan, jadi ditapis lagi sampailah jadi halus kan gandum tu. Jadi gandum daripada kasar sampai lembut, yang paling lembut gandum paling halus itu lagi mahal daripada gandum yang kasar. So roti yang dibuat daripada gandum yang kasar, rotinya lebih murah dan kualitinya lebih rendah lah biasanya kita kata, tak sesedap yang lembut daripada gandum yang lembut. So Nabi SAW biasa makan roti yang dinamakan asyair. Cuma dekat sini disebutkan tidaklah keluarga Nabi SAW pernah kenyang 2 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut daripada roti yang kasar tu, apatah lagi kalau roti yang lembut. Roti yang kasar pun Nabi SAW, keluarga Nabi tak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Nak tunjukkan kat sini adalah zuhudnya Nabi SAW. Dan Sayyidatina Aisyah sengaja sebut, kalau kita perhatikan hadis ni, hujung disebutkan hatta qubida Rasulullah SAW, sampai Rasulullah wafat. Nak tunjuk supaya kita tak terkeliru. Mungkin kita akan cakap itu mungkin waktu awal-awal Islam, waktu Nabi susah, itu yang tak makan kenyang dan tak pernah makan kenyang 2 hari berturut ya. Jadi Sayyidah Aisyah sebut secara terus terang kat sini sampai Rasulullah wafat. Maknanya sampailah Islam dah berkembang, sampai maknanya dah boleh lah, kalau Nabi nak makan kenyang tu dah boleh sangat lah. Lagi-lagi dekat penghujung hayat Nabi SAW, maknanya orang Islam pun dah makin ramai, dah makin berkembang lah. Maknanya kekayaan empire Islam tu dah makin besar, dah makin banyak. Jadi boleh sahaja kalau Nabi nak makan kenyang, tapi tidak kan. Tunjukkan kat situlah zuhudnya Nabi SAW, tidak makan kenyang 2 hari berturut-turut. Kita pernah macam tu? Fikir kan? Bukan kata sentiasa. Kita makan kenyang. Kalau makan kenyang kan, belum sempat lapar makan lagi kan? Kadang-kadang macam tu. Macam saya kenyang dah tadi ni, kejap ni makan sebelum datang sini ni. Kejap lagi lepas sembahyang confirm kena ajak pergi kafe ni kan. Tapi hari ni tak pergilah kot, Allah Alam lah. Tapi nak saya ceritanya, kita macam tu kan, kita makan kenyang dan dah kenyang pagi, kenyang lagi tengah hari, kenyang lagi malam, besok kenyang lagi kan, lusa kenyang lagi. Ini 2 hari berturut-turut tak kenyang tu, maknanya 1 hari kenyang, besok memang confirm tak kenyang. Maknanya makan terlampau sikit. Okey, itu Nabi SAW. Seterusnya ada Nabi dengan keluarga Nabi sekali, bukan Nabi seorang. Maknanya memang rumah Nabi memang tak ada banyak makanan. Kita makanan berlebih-lebih kan, makanan minggu lepas kadang ada lagi. Okay, seterusnya wabi anhu qala haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri haddatsana ibn Abi Bukair haddatsana Hariz bin Utsman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempunyai lebihan roti asyair, tak pernah berlebih. Maknanya lebih daripada keperluan tu memang tak pernah. Cukup-cukup saja makanan dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kalau kita tengok dia lebih kepada macam penerangan juga kepada hadis yang tadi. Tak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut, sebab memang salah satu sebabnya sebab memang makanan pun tak berlebih, memang makanan tak banyak.
Dan kita cerita kat sini juga adalah roti yang kasar tu. Maksudnya kalau dah roti yang kasar tu pun tak ada berlebih, apatah lagi lah makanan yang mewah. Tak payah cerita lah daging ke ayam ke apa ke. Roti yang kasar tu pun tak berlebih. Kita biasanya yang berlebih tu benda yang biasa-biasa je lah kan? Yang special habis licin. Jadi rumah Nabi SAW tak pernah makanan berlebihan, kerana yang ada hanyalah cukup-cukup saja terjadi. Yalah, kita tak nafikan, mungkin ada yang kata, yalah ustaz, rumah dia tak ada peti ais, tak ada fridge, tak ada microwave nak panaskan balik. Tapi orang dulu dia ada cara untuk simpan makanan. Dia tetap ada cara simpan makanan, tak perlukan fridge. Jadi memang dia orang simpan juga makanan biasanya. So tu sebablah hadis ni datang nak ceritakan satu benda yang unik lah. Kalau semua orang tak simpan makanan, tak payah ceritalah hadis ni. Tapi sebab rumah Nabi yang tak ada simpanan makanan, memang tak ada lebihan. So ngam-ngam je setiap kali. So kita tanya balik pada diri kita, setiap kali kita, okey lah, kalau kita beli lauk tu untuk memudahkan kita makan dalam tempoh seminggu, contohnya kita simpan dekat peti ais tu, cerita biasa. Barang pasar kita simpan, so ada lebih seminggu contohnya kan, okey lah. Tapi bila kita beli makanan tu, kita tanya, bila kita masak contohnya, masakan kita ni masak cukup-cukup ke, ataupun masak kita ni selalu lebih? Sebab kita biasanya lebih tu kita kata bagi puas, tapi akhirnya membazir. Jadi lebih baik kita disiplinkan diri kita, keluarga kita, masak biar cukup-cukup, jangan ada lebih. Maknanya kalau lah contohnya ayam tu seorang seketul contohnya, so dalam family kita ada 6 orang contohnya, suami, isteri, anak-anak contohnya, so biar 6 ketul lah. Jangan fikir habis nanti kalau nak tambah, kalau tambah, maksudnya kalau tak tambah macam mana pula, berlebih lah. Lepas tu kalau pun tambah, kita cakap tak apalah, ayam tak payah tambah lah, cukup-cukup je lah, biar pandai dicukup-cukupkan lah. Jangan sampai kita masak tu berlebihan. Bateri penuh, kenapa dia terputus-putus? Okey, signal ke sana. Okey. Jadi bila kita sebut yang ni, hadis ni cerita tentang pemimpin Nabi SAW, pemimpin negara. Ni bukannya orang biasa-biasa. Kalaupun Nabi tu Nabi dah, tentu Nabi juga adalah pemimpin negara. Kita secara logiknya kalau pemimpin lah, lagilah makanan banyak kan, lagilah berlebihan. Kita siap buat spare tak habis kan. Dah kali bukan tak habis, bazir, buang. So yang spare tu buang. Ni pemimpin lagi, bukan kata orang biasa, bukan kata orang miskin, bukan kata orang bawahan, orang tak ada kerja dan sebagainya. Ni cerita pemimpin. Pun Nabi SAW sangat jaga sampai tak ada makanan berlebihan. Sebenarnya hadis ni memang pukulan bagi kita kalau kita jenis macam tu. Kan, peti ais tu lauk sentiasa banyak lebih, lauk semalam ada, lauk kemarin ada, lauk minggu lepas ada, akhirnya buang. Kan, ada lauk lebih, kita kata tak apa, nanti kita nak buat, besok nak masak nasi goreng. Kali besok tak masak nasi goreng, masak benda lain pula. Kan, lauk tu simpan lagi, lepas tu 2-3 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dah kali kena buang lah, lauk ni dah rosak dah, buang kan. Itu je lah kerja kita. Orang Islam lagi lah bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan paling tinggi kan sampah kan, sisa makanan kan bulan Ramadan. Inilah contohnya. Maksudnya hadis ni kita kena ingat lagi-lagi pada bulan Ramadan. Okey. Wa bihi annahu qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi haddatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubzasy sya'ir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam beberapa hari berturut-turut dalam keadaan mengikat perut. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga ahli keluarga baginda, mereka tidak mempunyai makan malam. Roti kebiasaan mereka adalah roti asy-syair. Ya. Maknanya apa? Makan malam tu memang tak ada.
Sampai tak ada, sampai gitu sekali. Bukanlah cacat alam tapi ada saja, biasa saja berlaku pada Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW adalah orang yang memang kita kata mampu je, ataupun kalau nak minta sahabat memang laju je lah bagi. Kalau Nabi nak minta lah pada sahabat kan, sekejap je memang confirm sahabat sanggup berlapar untuk Nabi SAW. Tapi nak cerita kat sini adalah biasa saja Nabi SAW sampai tak ada makan malam. Dia ada satu lagi pengajaran kat sini sebenarnya, sebab fakir miskin ada pada zaman Nabi SAW. Bukan tak ada fakir kan, orang-orang yang miskin betul-betul ada. Sayyidina Abu Hurairah contohnya kan, Ahlu Suffah tu semua miskin. Memang diorang tu miskin. So kalaulah diorang tu miskin dan diorang pula duduk dekat dengan Nabi SAW, sekali diorang tak ada makanan, Nabi makan kenyang. Tak mungkin lah, tu bukan akhlak Nabi SAW. Nabi tak mungkin makan kenyang dalam keadaan Ahlu Suffah yang ada dekat luar je rumah baginda kelaparan. So lebih baik Nabi SAW bagi makanan yang ada di rumah baginda kepada mereka, dan Nabi sendiri yang lapar, Nabi sendiri yang tak makan pada waktu malam. Jadi benda ni akhlak sebenarnya, dan akhlak seorang pemimpin, dan juga akhlak jiran dan sebagainya. Kita tak tahu jiran kita lapar, jiran kita tak ada makan dan sebagainya, kita tak tahu. Waktu PKP dan sebagainya dulu, kita tak pernah tanya khabar pun kadang. Dan kita yang khususnya tuan-tuan lah, tuan-tuan bekerja ada gaji tiap bulan, kalau tak datang bekerja pun gaji masih dapat lagi kan. Waktu PKP tu masih lagi dapat income. Tapi mungkin jiran kita tu orang yang berniaga kan? Mungkin dia berniaga kedai, buka kedai contohnya kan, kedai kena tutup 2 bulan, so kedai dia tak boleh berniaga. Kita pun tak pernah tanya dia lapar ke, ada makanan ke tidak, ada duit ke tidak dan sebagainya. Betul lah, rumah tak payah bayar, kereta tak payah bayar, tapi duit cash pun dia tak ada contohnya kan. Jadi Nabi SAW malamnya tak makan. Ni salah satu faktornya, sebab orang fakir masih ada. So orang fakir masih ada, maka Nabi lebih utamakan orang lain. Dan keluarga Nabi SAW dalam hadis ni dan hadis yang sebelumnya semua cerita pasal keluarga juga. Nak tunjukkan juga keluarga Nabi SAW juga adalah keluarga yang sangat-sangat terdidik. Mereka pun tak komplain bila Nabi SAW utamakan orang lain. Mereka pun tak mengadu kata bagilah kita dulu makan, orang lain tu nanti lah. Tidak. Mereka juga sama. Mereka pun akan lapar bersama dengan Nabi SAW. Malam tak makan. Kita tak makan malam sekali-sekala pun macam big deal sungguh. Pagi-pagi bangun, oi kenapa lapar ni? Oh, orang malam tadi tak makan lah. Macam something kan, macam malam tadi lupa makan lah. Sibuk sangat gini, balik dah penat, tidur je terus contoh kan. Pagi lapar. Nabi SAW benda tu biasa. Sampai tak makan malam. Okey, seterusnya. Wa bihi anhu qala Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman wa huwa ibn Abdullah bin Dinar haddatsana Abu Hazim an Sahl bin Sa'ad annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi yani al-huwara faqala Sahl ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Okey, ni ditanya kepada Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah, dikatakan beliau adalah sahabat Nabi SAW. Bukan dikatakan, memang beliau memang sahabat Nabi SAW. Dan beliau ni, Sayyidina Sahal ni adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Madinah. So bila beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah, biasa sajalah generasi yang berikutnya nak tanya apa-apa berkaitan dengan Nabi SAW, tanya pada beliau lah. Sebab orang lain dah meninggal, sahabat-sahabat Nabi yang lain dah meninggal. Jadi bila sahabat lain dah meninggal, tinggal dia je, dia lah jadi rujukan. Orang semua nak tahu macam mana zaman Nabi SAW, tanya pada dia. Macam kita tanya kepada datuk kita, kalau kita sempat jumpa datuk contohnya, ataupun nenek kita tanya macam mana zaman dia dulu.
tahun 20-an dulu macam mana, tahun 30-an dulu macam mana, contoh kan. Jadi kita nak tahu benda tu, kita kena tanya pada dia lah. Tengok TV pun confirm tipu banyak, yalah apa lakonan semula kan, bukannya ada betul-betul dan sebagainya sentiasa semua benda. Jadi kita pun nak tahu macam mana dia orang makan ubi dulu, contohlah kan, macam mana dia orang masak, macam mana dia orang macam mana waktu zaman Jepun dan sebagainya. Jadi zaman itu biasa-biasa je. Sekarang ni Nabi SAW, lagilah orang nak tahu, lagilah generasi tabi'in nak tahu. Jadi Sayyidina Sahal ni antara yang selalu ditanya. Jadi antara yang ditanya dekat sini apa dia? Beliau ditanya, adakah Nabi SAW memakan an-naqi? An-naqi lepas tu disebutkan sini, yakni al-huwara. Huwara dekat footnote ada sebut kat situ, gandum yang halus dan putih setelah diayak dan dibuat saringan beberapa kali. Hanya dah jadi gandum putih lah. Memang gandum yang dah cantik, dah halus. Maka Sayyidina Sahal jawab, baginda Rasulullah SAW tidak pernah melihat an-naqi. Jadi bukan kata pernah makan, tengok pun tak pernah. Jawapan dia ni kira jawapan yang lagi jelas lah. Bukan kata makan, Nabi tengok pun tak pernah tepung macam tu ataupun roti macam tu. Lalu ditanya pula kepada beliau, adakah kalian memiliki manakhil pada zaman Nabi SAW? Manakhil ni kalau kita boleh terjemah mesin kita pada hari ni macam blender dan sebagainya. Dia mesin untuk mengisar dan menghaluskan tepung tu. Nak ayak tepung lah, tapi ayak tu pakai, dia ada alat dia. So alat untuk ayak tepung tu zaman Nabi SAW ada ke tidak? Kalau kita kata bukan mesin pun, ayak lah. Zaman kemudian tu belum ada mesin lagi, tapi ada ayak lah. Maka apa yang dijawab, kami tak ada manakhil pun. Manakhil pun tak ada pada kami. Bukannya manakhil ni tak wujud pada zaman mereka, tapi mereka tak ada. Macam tu. Jadi orang yang tanya tu pula lagi pelik, tapi tu macam mana korang makan roti dengan tepung tu buat macam mana? Jadi dijawablah, kami meniupnya hingga berterbangan apa yang boleh terbang, kemudian kami mengadunnya. Nak clearkan tepung, nak clearkan gandum kan, nak clearkan gandum tu pakai tiup je lah, tampi istilahnya kan, kita kata kita tampi. So hilangkan dia punya kulit-kulit gandum tu, bersihkan dia, lepas tu terus diadun dan dibuat roti. Jadi memang kasar lah roti dia. Dan itu yang dibuat pada zaman Nabi SAW. Kita nak tahu macam mana roti yang Nabi makan, macam tu lah. Kalau kita tujuan hadis ni nak tahu Nabi makan roti macam mana, kita boleh faham. Macam kalau orang dulu dengan orang sekarang, contohlah rempah, contohnya rempah ratus kan, orang dulu giling sendiri kan, rempah-rempah. Orang sekarang tak ada dah giling sendiri. Rasa pelik pula kalau kena giling sendiri rempah tiap-tiap hari kan, apa saja rempah semua kena giling. Padahal itu yang paling sedap kan? Tapi orang sekarang tak buat dah. Orang sekarang semua beli serbuk kan. Itu contohlah, itu baru sikit kan? Tapi diorang zaman dulu lagi lah macam-macam. Seterusnya, Wabi anhu qal haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz ibn Hisham akhbarani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik qal ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwan wala fi sukur rujah wala khubiza lahu muraqqaq qal faqultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qal ala hadhihi sufar qala Muhammad bin Bashar Yunus hadha alladhi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Baginda Nabi SAW tidak pernah makan di atas disebut kat sini di atas khiwan. Khiwan dengan terjemahan dekat sini adalah meja makan. Meja makan. Ada meja, ada kerusi. Zaman Nabi SAW ada kerusi meja. Kata kat sini Nabi tak makan atas meja. Ada meja tak zaman Nabi? Ada. Zaman Nabi ada meja, ada kursi.
Kursi meja zaman dulu-dulu lagi ada, bukan pada zaman Nabi SAW, zaman sebelum-sebelum tu pun ada dah kursi meja. Kemudiannya disebutkan di sini Nabi SAW tak makan di atas meja, kemudian tak makan gunakan piring-piring yang kecil, sukur rujah, piring-piring yang kecil. Kemudiannya tidak juga diperbuatkan kepada baginda roti daripada gandum yang halus, maknanya roti daripada gandum yang kasar. Lalu aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Qatadah jawab, di atas sufrah. Orang kita panggil saprah. Okay, sufrah. Dia sufrah tu lah, hamparan tu lah. Okay. Jadi berkata Muhammad Syaraki, selesai. Okay, hadis ni kalau kita tengok, kita ambil satu-satu dulu. Nabi SAW tak makan di atas meja, sebab itu. Kenapa? Sebab pada zaman Nabi SAW, orang yang makan dekat meja adalah orang-orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi itu adalah perbuatan yang menunjukkan kesombongan, makan atas meja. Maknanya dia je makan atas meja, orang lain semua makan kat bawah. Jadi dia ada kesombongan dekat situ. Orang-orang yang tertentu sahaja boleh makan dekat meja, macam tu. Jadi dia mendatangkan rasa hebat, rasa megah, rasa sombong pada orang tersebut. Dia beza dengan kita. Jangan kejap lagi kita pun dekat kafe tu pun kita pergi buang 2-3 meja sebab nak duduk atas lantai. Dia tak jadi gitu. Sebab kita bila duduk dekat meja tu benda biasa. Kita tak ada rasa sombong. Tak ada orang makan kat meja rasa sombong zaman kita. Kan ada? Tak ada lah kot. Dia tak jadi sombong lah. Benda tu. Kemudiannya lagi-lagi kalau kita makan dekat meja pula dengan sebab kita pun sakit pinggang, sakit lutut, tak boleh duduk bawah dan sebagainya, lagi perlu duduk kat meja. So duduk kat meja tu tak ada masalah. Hadis ni bukan nak tunjuk kata makro duduk kat meja ke, tidak. Tapi hadis ni menunjukkan kepada pada zaman Nabi SAW, jadi Nabi elakkan daripada buat perbuatan yang orang sombong buat, orang yang bermegah-megah. Okay. Yang keduanya tadi piring-piring yang kecil, piring kecil kan disebutkan tadi. So Nabi SAW tak makan dekat piring yang kecil. Maksud piring-piring yang kecil ni adalah pelbagai lauk pauk, macam-macam jenis. Okay. Kita biasa buat ni kat setengah-setengah kedai kan, bila kita order ada piring tu kan. Kenapa Nabi SAW tak buat begitu? Sebab sekali lagi kita tahu cara Nabi SAW makan tu sendiri. Nabi makan sikit. Jadi tak perlu nak diletakkan terlalu banyak pinggan mangkuk dan sebagainya. Nabi SAW biasa makan tu simple, roti dengan satu jenis lauk contohnya. Jadi tak perlu pun kepada pelbagai. Dan memang pun sebenarnya itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan sunnah makan tak terlalu banyak dan sunnah makan tak terlalu pelbagai. Tak payah terlampau banyak sangat lauk pauk. Bukan maknanya tak boleh makan guna piring kecil. Kita ambil dia punya apa dia panggil, pengajaran dia, falsafah di sebalik kenapa Nabi tak makan pakai piring-piring yang kecil tu. Bukannya piring tu yang jadi problem dia sebenarnya, tapi banyaknya tu, kepelbagaian tu kan, yang itu yang Nabi hindarkan. Nabi makan tu biasa-biasa je. Yang ketiga dalam hadisnya apa dia? Tak makan daripada roti gandum yang halus, yang tu kita dah establish tadi. Kemudiannya satu lagi adalah hadis ni Nabi SAW makan di atas sufrah ataupun sapra orang kita sebut, atas lantai. Dan rupanya kalau kita makan atas sufrah ataupun safra tu, sebenarnya itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita boleh niatkan. Contoh kalau kita makan kat masjid surau kadang kan, dekat balkoni surau, balkoni masjid kadang memang dibentang macam tu je. Jadi kalaupun kat rumah kita tak makan macam tu, tapi bila majlis kadang-kadang kita makan macam tu, mana cukup meja kan, kita buat majlis baca yasin ke apa, ataupun kawan-kawan family datang ramai-ramai, makan kat bawah juga. So bila kita makan kat bawah, kita bentangkan sapra tu, kita niatkan kata beginilah cara Nabi SAW makan, dapat pahala walaupun bukan tiap-tiap hari kita buat kan. Kemudiannya dia ada satu pengajaran sebenarnya, kenapa sufrah itu dinamakan sebagai sufrah. Imam Al-Ghazali ada bahaskan benda ni.
Kalau tengok perkataan sufrah ni ataupun safrah dalam bahasa kita, dia daripada tulisan dia sin, fa, ra, ta marbutah. Okay? Buang ta yang bulat tu, tinggal sin, fa, ra. Sin, fa, ra juga kita boleh sebut secara perkataannya safara. Safara maksudnya bermusafir. Bermusafir. Dia ada macam-macam sebab namanya begitu ataupun hikmah. Satunya adalah orang bila musafir, bila dia nak makan, dia dulu-dulu kan, dia orang naik kenderaan, naik unta, naik kuda dan sebagainya. So bila dia nak makan padang pasir, maka ada R&R macam kita. So dia bentangkan satu kain, lalu dia letakkan lauk di atas dia. So kain tu dipanggil sebagai kain sufrah. Ya. Dan satu lagi, kalau Imam Al-Ghazali pula, Imam Ghazali dia kata hikmah dia adalah supaya bila kita makan, kita ingat juga bahawasanya kita sedang bermusafir. Kita ni bukan duduk selama-lamanya dekat sini. Ya, kita ni akan pergi ke alam yang lain selepas daripada ni. Kita akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan pula apa benda yang kita buat kat atas dunia ni. Jadi tengok safrah tu pun ingat tentang kehidupan selepas mati. Tu hikmah ni. Jadi nama safrah tu sendiri mengingatkan kita tentang hidup ni, kita hanyalah musafir. Ini bukan tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Kita kata bumi bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal kan. Macam tu lah. Jadi kita bukan tinggal kat sini selama-lamanya. Jadi bila kita letak sufrah tu, perkataan safrah ataupun sufrah tu sebenarnya mengingatkan kita kepada perkara ni. Okey. Itu antara hikmah lah kenapa perkataan tu bunyinya macam tu. Tapi sebab kita cakap bahasa Melayu, jadi kadang-kadang kita tak tak alert pula benda ni. Kita tahu makanan yang atas tu je lah, nak makan je lah, kerjanya gitu je lah kan. Bahkan banyak mungkin di kalangan kita tak perasan pun kata safrah tu daripada bahasa Arab kan. Banyak yang tak tahu pun kata rupanya benda tu daripada bahasa Arab. Kita biasa sebut safrah tu, saya rasa biasalah kan. Ke sebut perkataan lain? Safrah lah kan? Seprah. Se pula kan? Okey, seprah. Tak kisahlah sebut macam mana pun kan, makhraj dia tu kan. Tak kisah. Tapi bahasa tu memang bahasa Melayu lah kan. Tu memang bahasa dalam kamu dewan memang ada lah. Memang ada kata safrah tu. Jadi sebenarnya daripada bahasa Arab. Sufrah. Kalau kita tengok dekat kitab kita ni, perkataannya dekat sini sebut sufar. Sufar itu dia punya plural. Baris yang keempat tu. Baris yang keempat tu ala hazihi sufar. Di atas sufar ini. Sufar tu plural kepada sufrah. Okey, selesai. Kemudiannya last lah kot, insyaAllah kita boleh baca. Ada dua hadis. Tak apa, kita selesaikan ni. Ni lebih kurang sama je macam yang tadi juga. Kita habiskan untuk dapatkan keberkatan. Habiskan bab ni insyaAllah. Wa bihi anhu qala haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abki illa bakait qala qultu lima qalat adhkuru al-hala allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin wala lahmin marrataini fi yawm. Masruq berkata, aku berkunjung menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Pergi rumah Sayyidatina Aisyah, jumpa dengan Sayyidatina Aisyah, kemudiannya beliau mengajak aku makan. Biasalah pergi rumah kan, Sayyidatina Aisyah pun jamu makanan lah. Kemudian Sayyidatina Aisyah kata, aku tak pernah makan kenyang. Aku rasa ingin menangis sehingga aku betul-betul menangis. Maksudnya bila aku nak makan kenyang je, terus rasa nak menangis, dan memang betul-betul menangis. Rasa sedih, hiba, lalu menangis. Lalu Masruq bertanya, kenapa? Nak makan pun nangis juga? Lalu Sayyidatina Aisyah kata, aku teringat keadaan ketika Nabi SAW meninggalkan dunia. Demi Allah, baginda tak pernah kenyang dengan roti dan daging
2 kali dalam sehari. Hanya ini cerita tentang isteri Nabi SAW. Yang maknanya memang Nabi SAW sendiri makan tak kenyang lah, saya cerita. Jadi bila makanan tu banyak, Sayyidina Aisyah sedih. Bukan sedih macam mana, ialah teringatkan, terkenangkan Nabi SAW. Seterusnya hadis yang berikutnya, wa biha nuqal haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Daud haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmaini mutatabi'ain hatta qubid. Ini lebih kurang macam tadi juga. Nabi SAW tidak meninggal dunia, tidak pernah makan kenyang dengan roti syair lebih daripada 2 hari berturut-turut sampailah baginda wafat. Kemudian hadis yang last pun lebih kurang sama juga. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman anba'ana Abdullah ibn Amru Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas qala ma akala Rasulullah SAW ala khiwan wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Nabi SAW tidak makan di atas meja dan tak makan roti gandum yang halus sehingga wafat. Ya? Dan hadis ni jelas untuk menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya Nabi SAW zuhud. Nabi tak pedulikan sangat tentang kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ni bukan satu benda yang Nabi kejar. Dan keluarga Nabi SAW pun begitu juga. Kita makan, kalaulah kita dapat makan benda yang sama tiap-tiap hari pun kita komplain walaupun kenyang. Ni cerita ni roti yang kasar tu pun Nabi tak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Kita baru semalam dah makan kuah lemak ayam, hari ni makan lagi sekali lemak ayam. Lemak ayam lagi, lemak apa? Lemak cili padi, ayam lemak cili padi. Kita rasa macam kenapa ni lagi? Contohnya kalau kita pergi ke kafe pun, kita nak makan, kita nak beli, kita akan fikir semalam makan apa, hari ni kena makan lain. Seolahnya macam tu pula, macam kena pula kan. Nabi SAW makan, bukan kata benda lain, benda yang sama tu pun Nabi makan sikit sangat dan tidak pernah kenyang berturut-turut. Bukan Nabi tak pernah kenyang. Hadis ni semua tak cerita Nabi tak pernah kenyang. Maksudnya Nabi ada je makan kenyang. Jadi bukan kita kata Nabi tak makan kenyang langsung, cuma tak adalah kenyang sampai senak tu, taklah. Tapi Nabi ada makan kenyang, cuma tak pernah kenyang tu berturut-turut. Tak adalah kalau hari ni kenyang, besok kenyang lagi, tak adalah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang tadi tu lagi dahsyat, 2 kali sehari. Artinya tak ada 2 kali kenyang sehari. Kalau kenyang tengah hari, malam confirm tak kenyang dah. Bukan kata besok, malam pun takkan kenyang lagi dah. Okey, kita subhanallah memang kenyang aja sentiasa, tak sempat lapar kenyang balik. Saya semalam meeting apa semua kan, meeting betul program, meeting bagi makan, betul satu lagi meeting ada makan lagi. Padahal kita makan sikit-sikit je, kau pisang macam tu je, tapi kenyang. Sampai program waktu malam dia orang hidang nasi ayam golek, tak makan dah lah, kenyang lagi. Tengok je lah ayam tu golek. Okay. Sebab telah asyik kenyang je kita, insyaAllah. Okay, cukup setakat tu insyaAllah untuk hari ini. Kita dah dekat bulan Rabiul Awal. Ingat kita punya, ini dah bulan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bertambah cinta kepada baginda SAW. Cukup setakat tu untuk hari ini. Dan tak macam tadi kita sebut, kitab ni siapa nak boleh ambil dengan saya kat bawah kejap lagi. Harga RM45. 40 sudah lah, malas duit kecil-kecil RM5. Kitab ni ada dekat bawah insya-Allah, ke LG. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nazabil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana sih lana kulla syu'un wa akira biridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rasulun manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.